Baik, selamat pagi semua. Hari ini kita akan pergi kepada tajuk kita yang seterusnya, iaitu Bumiku. Okey. Dalam tajuk Bumiku ni, kita akan fokus kepada sebenarnya dua mata pelajaran. Yang pertama kita boleh dapat dari aspek sejarah, yang kedua geografi, yang ketiga boleh juga tentang sains. Okey. Okay, kita akan fokus kepada zaman air batu. Okay, zaman air batu ialah zaman suhu bumi menurun hingga mencapai tahap beku. Okay, maknanya seluruh permukaan bumi pada masa ini berada dalam keadaan yang sangat-sangat sejuk. Okay, stesen yang kedua pula, maksudnya selepas bumi itu mencapai tahap beku, so apa yang berlaku selepas tu? Selepas tu permukaan bumi itu membeku dalam masa yang lama sebenarnya, sangat lama, sehingga membentuk lapisan ais yang tebal di kawasan kutub. Okay, kawasan kutub ni adalah kawasan yang sejuk dan juga kawasan pergunungan. Okay, stesen yang ketiga, maksudnya selepas daripada ais yang membeku tu tadi, okay, cuaca yang terlalu sejuk ni menyebabkan sungai dan juga tasik membeku. Sungai dan tasik juga mampu untuk membeku. Maknanya sangat-sangat sejuk di situ. Okay, apabila berakhirnya zaman air batu, suhu meningkat menyebabkan ais menjadi cair. Suhu bumi meningkat pada masa tu, okay, jadi ais pun cairlah. Ini sama macam yang kita buat dalam kehidupan kita seharian. Okay, kalau kita ada ais, okay, kalau kita ada air yang berais, okay, bila kita letakkan di luar peti ais atau kita tak simpan ais tu dalam peti ais, lama-lama ais tu akan mencair. Konsep dia sama sahaja. Maksudnya benda yang berais apabila suhu meningkat, mesti dia akan cair. Maknanya dia akan tukar daripada pepejal kepada cecair. Okay, paras air laut akan meningkat. Okay. Kita akan belajar hari ini menerokai zaman air batu. Kita ada 4 tahap. Okay, 4 tahap dalam zaman air batu ini. Kita tengok dahulu tahap yang pertama. Sambil-sambil tu kita tengoklah apa yang diceritakan oleh Siva, oleh Taeliong dan juga Patricia. Okey, kita tengok dahulu apa yang dikatakan oleh Siva. Salam sejahtera Taeliong dan Patricia. Tahukah anda berdua, zaman air batu terdiri daripada 4 tahap. Okey, tahap pertama zaman air batu ialah zaman Miocene. Okay, zaman Miocene ni berkembang dari sekitar 23 juta hingga 5 juta tahun yang lalu. Lama tu kan? Okay. Padang rumput dan hutan tidak tebal. Kenapa tidak tebal? Sebab waktu tu masih lagi fasa awal, okay, maksudnya kita baru je habis zaman air batu. Okay, yang kedua. Okay, tadi kita dah tengok zamannya adalah zaman Miocene. Okey, yang kedua pula adalah, wah, bijaknya awak Siva, kata Taeliong. Terima kasih atas penjelasan awak. Tahap kedua dalam zaman air batu pula dikenali sebagai zaman Pliocene. Okey, zaman Pliocene berkembang sehingga sekitar 5.3 juta sehingga 2.6 juta tahun yang lalu. Padang rumput dan hutan semakin luas. Waktu ni suhu bumi dah semakin meningkat. Jadi kalau suhu bumi meningkat, maksudnya kawasan darat akan jadi semakin banyak. Bila semakin banyak, ya, jadi padang rumput dan hutan juga semakin luas. Okey, yang ketiga, ni kata Patricia pula. Okey, yang ketiga, terima kasih Siva dan Taeliong. Tahap ketiga, zaman air batu pula ialah zaman Pleistocene. Okay, zaman Pleistocene ni berkembang sekitar 2.5 juta hingga 10,000 tahun yang lalu. Masih lama lagi tu. Daripada kita 10,000 tahun yang lalu. Pengglesiran berlaku secara berulang-ulang. Okay, kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan glasier. Okay, ini adalah zaman Pleistocene. Okay, masih lagi pada zaman awal tamadun manusia. Okay, kita lihat pula apa yang dikatakan oleh Siva ni balik. Wah, semua penjelasan awak amat bernas. Tahap keempat dan terakhir zaman air batu ialah zaman Holocene.
Okey, zaman Holosen ni berlaku lebih kurang 10,000 tahun yang lalu dan dikenali sebagai zaman air batu akhir. Okey, tamadun manusia mula wujud. So, maknanya pada waktu ini manusia sudah mula ada. Okey, terima kasih Talia dan Patricia kerana berkongsi maklumat. Kita ada berapa tahap tadi? Kita ada 4 tahap. Okey, yang pertama adalah zaman Miocene. Lepas tu kita ada zaman apa tadi? Yang kedua tadi adalah zaman Pliocene. Yang ketiga tadi kita ada zaman Pleistocene. Dan yang keempat kita ada zaman Holocene. Okey, zaman Holocene ni adalah sama dengan zaman air batu akhir. So kita ada empat tahap tadi. Okey. Okey, cikgu harap yang itu jelas lah ya. Kita ada 4 tahap tadi. Okey, kita pergi kepada zaman air batu akhir. Okey. Zaman air batu akhir ni tadi adalah zaman apa tadi? Zaman Holocene. Okey. Zaman Holocene ni adalah tempoh berlakunya glasier. Nanti kita akan tengok apa itu glasier. Okey. Iaitu kira-kira 10,000 tahun yang lalu. Okay. So pada zaman ini suhu dunia akan meningkat. Okey, suhu dunia meningkat. So peningkatan ni menyebabkan perubahan fizikal dan juga hidupan bumi. Sama juga dengan zaman sekarang sebenarnya. Kita ada kalanya bumi kita ini masih lagi mengalami global earth warming, iaitu pemanasan suhu global. Suhu kita makin lama makin meningkat. Kalau zaman dahulu bumi ini adalah sangat sejuk. Tapi sekarang bumi ini telah berubah. Sedikit demi sedikit dia dah menjadi semakin panas. Suhu bumi semakin meningkat. Okey. Zaman air batu akhir, okey, boleh rujuk dalam buku teks kamu juga. Okey, dalam buku teks kamu pada muka surat 144 dan 145. Okey. So, peningkatan suhu dunia. Okey, kita tengok mula-mula apa yang berlaku dalam zaman air batu akhir. Yang pertama adalah suhu dunia meningkat. Perubahan suhu disebabkan oleh sinaran matahari dan juga pemanasan bumi. Kita tengok di situ. Kenapa suhu bumi makin meningkat? Okey, perubahan suhu ni disebabkan oleh sinaran matahari. Okey, kenapa zaman kita sekarang kalau kita rasa panas tu memang panas terik-terik sangat-sangat? Okey, sebabnya berlakunya penipisan lapisan ozon. Okey. Bila kita kata penipisan lapisan ozon itu, yang kita kena jaga bumi kita supaya ozon itu tidak terlalu nipis. So, kalau terlalu nipis memang tidak ada sebarang halangan untuk haba atau sinar matahari itu sampai kepada bumi dengan lebih banyak. Okey. Yang kedua, okey, apabila suhu bumi meningkat, yang berlaku yang kedua adalah pengglasiran. Okey, glasier lah. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil glasier. Okey, glasier ni adalah, glasier ialah air batu ataupun ais yang menjadi cair. Itu adalah glasier. Maksudnya air batu tadi atau ais yang tadi, menjadi cair. Okey, pengglasiran ni berlaku apabila bongkah-bongkah ais menggelongsor dari kawasan tanah tinggi. Itu yang kita panggil sebagai glasier. Apabila dia suhu dah meningkat, bongkah-bongkah ais ni tadi dia nak bertukar daripada pepejal kepada cecair. So bila dia dah nak bertukar daripada pepejal kepada cecair, itu yang dia senang untuk menggelongsor. Dia dah susah untuk berada dekat di antara satu sama lain. Okey. So, bila pengglasiran berlaku, so yang ketiga, apa yang berlaku kepada fizikal bumi? Okey, yang pertama adalah paras air laut semakin meningkat sebab ais tadi telah bertukar kepada air. Jadi, air laut semakin meningkat. Cuba kamu tengok gambar di belakang ni. Ini yang kita panggil sebagai penggelongsoran. Okey, yang di belakang ni. Okey. So, tanah rendah akan ditenggelami air. So, maksudnya kawasan yang rendah daripada paras laut akan tenggelam dengan air. Okey, kawasan tinggi pula akan menjadi pulau. Manakala bukit bukau dan tanah tinggi mula kelihatan. Kita dah nampak dah bukit bukau dan juga tanah-tanah tinggi. Okey.
apa yang berlaku kepada kehidupan haiwan sepanjang zaman air batu ini. Okey, perubahan suhu telah menyebabkan beberapa jenis haiwan pupus. Okey, jadi faktor kepupusan haiwan ini ialah perubahan suhu. Yang kelima, okey, manusia ni dah mula berpindah. Dari segi kehidupan manusia ni mula berpindah lah kepada kawasan yang berhampiran dengan sungai. Okey, mula kita dapatkan bekalan air. Kemudian manusia menjalankan aktiviti bercucuk tanam. Okey, ini adalah yang berlaku semasa zaman air batu akhir. Jadi maksudnya di sini, okey, kalau kamu perhatikan, ada banyak benda yang kita belajar hari ini sebenarnya. Okey, kita belajar tentang glasier, apa maksud glasier. Okey, kemudian kita belajar tentang perubahan fizikal bumi, kita belajar tentang kehidupan manusia, kita belajar tentang peningkatan suhu dunia dan juga kehidupan haiwan. Banyak benda kita belajar hari ini. Okey. So, setakat itu sahaja untuk kelas kita pada minggu ini. Okay? Cikgu akan memberi latihan berdasarkan apa yang telah cikgu terangkan di dalam video ini. Okey, untuk hari Selasa, hari Rabu dan juga hari Khamis. Okey. Selamat belajar semua. Bye-bye.